Garis panduan pembukaan semula sekolah pasca PKP Sekolah Menengah Kebangsaan Air Tawar. Sesi persekolahan pasca PKP bermula dengan kehadiran guru-guru, kaki tangan sekolah dan para pelajar ke sekolah bermula pada jam 7 pagi. Bagi guru-guru, mereka akan diminta untuk mengimbas QR code yang telah disediakan dan juga akan diimbas suhu badan mereka bagi memastikan mereka benar-benar sihat untuk bertugas di sekolah pada hari tersebut. Bagi pelajar-pelajar yang hadir ke sekolah dengan berjalan kaki, menaiki bas atau van sekolah ataupun dihantar oleh ibu bapa penjaga masing-masing, mereka akan memasuki kawasan sekolah melalui pintu pagar yang telah disediakan berhampiran dengan surau sekolah. Setibanya di kantin sekolah, guru yang bertugas akan mengimbas suhu badan pelajar untuk memastikan mereka benar-benar sihat untuk mengikuti proses PDPC pada hari tersebut. Bagi pelajar yang suhu badannya melebihi 37.5 darjah Celsius, mereka akan diminta untuk berehat sebentar untuk menurunkan suhu badan. Selesai proses mengimbas suhu badan oleh guru bertugas, pelajar-pelajar akan diminta untuk menulis suhu badan mereka di dalam buku catatan yang telah disediakan dan seterusnya mencuci tangan mereka menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Bagi pelajar yang direhatkan tadi, suhu badan mereka akan diambil sekali lagi untuk memastikan beliau benar-benar sihat untuk mengikuti PDP pada hari tersebut. Bagi pelajar-pelajar yang hadir ke sekolah dengan menunggang motosikal, mereka akan memasuki kawasan sekolah melalui pintu pagar motosikal seperti biasa. Selesai meletakkan motosikal, mereka akan melalui proses imbasan suhu badan seperti mana yang dilalui oleh pelajar-pelajar yang berjalan kaki. Selesai proses pengimbasan suhu badan di kantin sekolah, pelajar-pelajar akan bergerak ke kelas masing-masing mengikut laluan yang telah ditetapkan. Kesemua laluan tersebut telah ditandakan dengan anak panah di atas lantai mengikut lorong-lorong tertentu. Untuk pengetahuan semua, sepanjang proses PDPC pasca PKP, tiada perhimpunan rasmi diadakan baik di dataran sekolah maupun di Dewan. Setibanya di kelas, pelajar-pelajar perlu mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan di hadapan pintu masuk kelas. Pergerakan pelajar-pelajar keluar dan masuk dari kelas juga telah ditandakan dengan lambang anak panah di atas lantai kelas masing-masing. Susun atur meja dan kerusi pelajar di dalam kelas juga telah disusun dengan mengambil kira
penjarakan sosial di antara satu sama lain dengan jarak minimal 1 meter. Pelajar-pelajar akan duduk di tempat masing-masing yang telah ditetapkan oleh guru kelas. Dan pelajar-pelajar tidak dibenarkan untuk bertukar tempat duduk tanpa kebenaran guru kelas masing-masing. SOP bagi penggunaan tandas pula, hanya seorang pelajar dibenarkan untuk berada di dalam tandas pada satu masa. Pelajar perlu mengambil tag bilangan yang disediakan di dalam bakul di luar tandas setiap kali mereka menggunakan tandas. Pelajar-pelajar juga perlu memastikan mereka sentiasa mencuci tangan dengan hand sanitizer yang disediakan setiap kali selesai menggunakan tandas. Selain di dalam kelas masing-masing, proses PDPC juga berlangsung di bilik-bilik khas seperti contohnya Makmal Pendidikan Seni Visual. Bilik-bilik khas ini juga telah disediakan untuk proses PDPC dengan mengambil kira penjarakan sosial 1 meter di antara satu sama lain. SOP yang sama juga diguna pakai di Makmal Sains. Kedudukan pelajar di dalam makmal sains juga telah disusun dengan mengambil kira penjarakan sosial 1 meter di antara satu sama lain. Pada waktu rehat, pelajar-pelajar akan bergerak mengikut laluan yang telah disediakan oleh pihak sekolah untuk menuju sama ada ke koperasi ataupun ke kantin sekolah untuk membeli makanan. Pada waktu rehat, pelajar-pelajar dibenarkan untuk bergerak ke kantin untuk membeli makanan. Pihak pengusaha kantin akan menyediakan makanan dan minuman yang telah siap dibungkus untuk dibeli oleh para pelajar. Sepanjang proses pembelian dan pembayaran bagi makanan dan minuman di kantin sekolah, pelajar-pelajar perlu beratur dengan mengambil kira penjarakan sosial 1 meter di antara satu sama lain. Setelah membeli makanan dan minuman dan sebelum mereka menikmati makanan tersebut, pelajar-pelajar dikendaki untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air. Selepas itu, pelajar-pelajar akan bergerak membawa makanan dan minuman balik ke kelas masing-masing. SOP bagi pembelian makanan dan barangan di Koperasi Sekolah Menengah Kebangsaan Aitawa, pelajar-pelajar dikendaki menulis nama mereka di dalam buku catatan yang telah disediakan dan seterusnya mencuci tangan menggunakan hand sanitizer.
Hanya seorang pelajar dibenarkan untuk membeli barangan atau makanan di dalam koperasi pada satu-satu masa. Pelajar-pelajar hanya dibenarkan untuk makan dan minum pada waktu rehat di dalam kelas masing-masing di tempat duduk masing-masing di bawah pengawasan guru yang bertugas. Selesai makan, pelajar-pelajar perlu sentiasa menjaga kebersihan kelas mereka dengan membuang bekas makanan dan minuman ke dalam tong sampah yang telah disediakan. Sebagai mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak KPM dan KKM, pihak sekolah juga telah menyediakan sebuah bilik isolasi. Bilik isolasi ini bertujuan untuk menempatkan pelajar-pelajar yang kurang sihat sementara menunggu mereka dijemput oleh pihak penjaga ataupun ibu bapa. Selain pelajar, kesihatan dan keselamatan guru juga diberi keutamaan mengikut SOP ini. Untuk itu, kedudukan guru di dalam bilik guru juga telah disusun atur dengan mengambil kira penjarakan sosial 1 meter di antara satu sama lain. Oleh kerana tiada perhimpunan rasmi bagi sesi persekolahan pasca PKP ini, pihak sekolah telah menyediakan sistem siar raya bagi menyampaikan maklumat dan membuat pengumuman kepada para pelajar dan juga warga sekolah. Selesai sesi persekolahan, pelajar-pelajar akan bergerak keluar meninggalkan kelas menuju ke pintu pagar dengan mengikuti laluan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi atas kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama untuk membuat persediaan bagi menyambut kembali murid-murid, terutamanya murid tingkatan 5 yang akan memulakan persekolahan pada 24 Jun 2020. Saya selaku YDP PIBG mengucapkan setinggi tahniah dan terima kasih kepada pihak pentadbir, guru-guru dan kaki tangan beserta ahli jawatankuasa PIBG dan kumpulan sokongan ibu bapa atas kebersamaan ini. Alhamdulillah, pihak sekolah juga telah mengikuti garis panduan ataupun SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Justru saya amat mengharapkan semua ibu bapa dapat memberikan kerjasama kepada pihak sekolah untuk memastikan keselamatan dan kesihatan anak-anak tuan-tuan dan perempuan di rumah dalam keadaan terjamin. Sekiranya anak-anak tuan-tuan dan perempuan bergejala sebelum ke sekolah, mohon pastikan anak tuan-tuan dan perempuan berada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi kesempatan ini saya ambil untuk ucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh jawatankuasa pengelola penganjuran ataupun video simulasi pembukaan sesi persekolahan pasca PKP bagi SMK Air Tawar. Jadi kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jawatankuasa daripada guru-guru, AKP dan semua staf di sekolah ini, serta
kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih kepada YDP PIBG dan jentera-jenteranya KSIB yang turut membantu menjayakan program pada hari ini, serta murid-murid yang terlibat sama dalam video simulasi tersebut, terutamanya pelajar-pelajar SLB sekolah ini. Jadi di atas komitmen sepanjang penyediaan sesi pembukaan ini, saya ucapkan terima kasih. Saya faham bahawa mereka telah bertungkus lumus dari 14 hari bulan 6 hingga ke hari ini untuk menyediakan semua peraturan-peraturan yang telah digariskan dalam SOP Kementerian Pendidikan. What's next? Apa seterusnya? Seterusnya ialah persiapan untuk menyemak semula RPT guru-guru dan melakukan audit akademik bagi sesi persekolahan yang akan dibuka. Harapan saya kepada ibu bapa dan semua murid-murid, hadirlah ke sekolah pada 24 hari bulan tanpa rasa ragu-ragu, kerana segala SOP Kementerian Pendidikan Malaysia telah dipatuhi sepenuhnya dan tidak perlu risau lagi tentang isu-isu berbangkit seperti COVID-19 tersebut. Jadi saya harap ibu bapa dan anak-anak ataupun murid-murid hadir ke sekolah seperti yang telah diarahkan. Kesempatan ini akhir sekali saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh jentera daripada guru-guru penolong kanan khasnya yang telah membantu melunaskan, menjayakan program kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.